Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Datuk Seri Glugor yang membangkitkan soalan berkenaan dengan rakyat Malaysia yang secara ilegal ke Australia dan juga Korea Selatan. Jadi sudah menjadi kelaziman kepada kita, tarikan gaji yang tinggi di luar negara, terutamanya negara-negara maju, merupakan salah satu tarikan utama rakyat Malaysia. Dan juga mana-mana negara yang sanggup bekerja di luar negara, contohnya di Australia dan juga Korea Selatan, yang mana gaji minimum di Australia adalah sebanyak Australia dolar 20.33 sen sejam, iaitu dianggarkan bersamaan dengan ringgit Malaysia 84.8 sen. Manakala di Korea Selatan pula kadar gaji minimum sejam adalah USD 8 dolar sejam, yang dianggarkan bersamaan dengan 33 ringgit Malaysia sejam. Kadar upah yang tinggi ini secara tidak langsung telah menarik pencari kerja tempatan untuk bekerja di luar negara. Jadi bagi mengatasi masalah eksploitasi ke atas rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia iaitu KSM melalui akta yang telah diadakan, iaitu Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 atau 246, telah memperuntukkan mana-mana syarikat yang ingin menjalankan aktiviti merekrut pencari kerja tempatan untuk bekerja di luar negara perlu memperolehi lesen kategori B atau C di bawah akta tersebut. Akta 246 turut memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan aktiviti merekrut melainkan jika telah diberikan satu lesen di bawah akta tersebut. Jadi inilah tindakan kerajaan untuk kita melindungi pekerja-pekerja kita yang ingin bekerja di luar negara. Melalui peruntukan tersebut, semua agensi pekerjaan swasta yang berlesen hendaklah menjalankan kerja-kerja mengikut terma-terma yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia secara sah. Sehubungan itu, secara pencari kerja tempatan yang berhasrat untuk bekerja di luar negara dinasihatkan untuk menggunakan khidmat agensi pekerjaan swasta yang berlesen yang mendaftar di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dikawal oleh Kementerian Sumber Manusia. Sehingga kini tiada aduan terhadap agensi pekerjaan swasta yang berlesen di bawah Akta 246 yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja tempatan yang bekerja di luar negara. Mana-mana orang yang melanggar peruntukan ini apabila disabitkan telah melakukan sesuatu kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM200,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali yang bersangkutan akta dan denda yang kait rapat dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Glugor. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah memberikan penjelasan sementara tadi. Tuan Yang di-Pertua, isu ini pernah mendapat liputan meluas oleh media di Australia dan juga di Malaysia apabila seorang wartawan daripada Akhbar Utusan Malaysia telah menyamar sebagai buruh haram di sebuah ladang buah-buahan di Australia. Soalan saya, apakah tindakan bagi menghalang aktiviti ini berterusan terutama selepas sempadan negara dibuka nanti serta menghalang sistem perhambaan moden yang memburukkan nama Malaysia? Kerana sebenarnya ramai pekerja-pekerja yang pergi ke sana tanpa kawalan dan sebagainya, mereka tidak mendapat layanan yang sebaiknya, sama ada dari segi gaji ataupun dari segi tempat tinggal dan sebagainya. Jadi apakah inisiatif yang lebih berkesan daripada pihak kerajaan, terutama sekali untuk mengenal pasti ejen-ejen yang tidak berlesen? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada sahabat daripada Datuk Seri Glugor yang membangkitkan soalan ini yang sangat baik bagi kita. Soalan yang sangat baik kerana ini adalah apabila kita selepas pandemik COVID-19 ini, sempadan-sempadan kita akan dibuka satu demi satu mengikut fasa yang kita akan tentukan.
Jadi bila begitu dia akan berlakulah seperti mana persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Gulugor tadi. Jadi demi memastikan aktiviti penyeludupan migran tidak menjejaskan kerukunan dan keharmonian masyarakat Malaysia, kerajaan mengambil pelbagai langkah, yang antaranya menguatkuasakan Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 berpandukan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Perdagangan Orang 2016-2020 yang melibatkan agensi-agensi kerajaan seperti mana Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi secara bersepadu dan juga risikan. Jadi untuk kali ini KSM diberi peranan mengetuai MAPU, iaitu membuat kajian tentang dan juga penyelidikan tentang imigran yang masuk secara ilegal, yang akan keluar dan masuk secara ilegal ke dalam negara. Jadi mengadakan juga kerjasama dengan beberapa organisasi antarabangsa bagi tujuan perlindungan dan kebajikan mangsa seperti mana International Justice Mission, International Organization for Migration, Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person, dan juga Medicine Sans Frontieres, Doctor Without Borders, yang mencakupi usaha-sama dalam perkara penghantaran pulang, perlindungan, kempen kesedaran, penerangan hak-hak mangsa dan pengurusan kes. Jadi dalam keadaan ini, penubuhan pasukan petugas khas anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran, iaitu dipanggil ATIPSOM Task Force, yang terdiri daripada wakil agensi penguatkuasaan dan perundangan. Jadi kita mengenal pasti tempat-tempat yang sering menjadi point of entry, penyeluduk-penyeluduk yang bawa masuk atau membawa keluar kanak-kanak untuk dijual kepada keluarga angkat untuk tindakan pencegahan dan menyelamatkan mangsa. Ya, inilah, sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Tan Sri Gulugor berkenaan dengan tindakan-tindakan kerajaan dengan apa yang dibangkitkan tadi. Sekian, terima kasih.